kawan yang berjuang di Afghanistan per tahun 89 tahun 80-an dan sekian begitulah orang nak mati syahid ni, kawan-kawan dia akan mimpi tengok pakai pakaian pengantin dan sekalian, begitu tuan sekalian, mati muslimin dan muslimat sekalian. Tengok, nak beritahu orang puluh ribu kalau solat jenazah kita ni tuan-tuan, bermakna doa kepada kita, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Orang doakan kita begitulah kena niat tuan-tuan, biar hidup kita berjasa pada agama dan kita mati Allah buka pintu hati orang untuk mendoakan kita tuan-tuan sekalian. Begitu muslimin dan muslimat dah. Dan orang sebut kita dengan kisah yang baik tu mengiring kita kematian kisah baik pun tuan-tuan satu rahmat dah. Satu rahmat tuan sekalian. Jangan orang kematian kita disebut kisah-kisah buruk, mujur mati. Kalau dia hidup nak ceramah pun tak boleh. Berat tuan-tuan sekalian dah. Biar kita hidup, kita mati tuan-tuan orang kenal dengan jasa kebaktian yang baik yang pernah buat tuan-tuan sekalian. Dan biar orang ada kenangan yang baik dengan kita tuan-tuan. Saya ingat Haji Zul Wahijan tuan sekalian, anak dia Farihah tu juara tilawah kebangsaan. Malam tu Ustaz bakal cik tidur rumah dia, malam beranak anak dia tuan sekalian. Masing-masing ada kenangan yang baik ni tuan-tuan orang akan ingat. Susah payah pun orang pergi, tak boleh pergi sampai kat kubur, orang akan solat jenazah gaib tuan sekalian. Tengok ya tokoh-tokoh besar, Syekh Mustafa Masyhur tuan-tuan sekalian, dah mati sebagainya tuan-tuan sekalian. Ada pula nyebut pula khabar ni Syekh Abdul Rahman Sudah meninggal dunia. Tiap-tiap tahun ada tuan-tuan sekalian. Nak puasa adalah Abdul Rahman Sudah meninggal dunia tuan-tuan dah. Sebab tu kita nak sebar maklumat info ni kena tabayun, kena semok, kena check, cross check, double check tuan sekalian. Jangan duk main sebar tuan. Ustaz semai kamu 4-5 kali mati dah tuan sekalian. Kesian hamba Allah tu dah. Tali kawah tu telefon Ustaz, orang kata ustaz mati dah. Anak hidup lagi dah. Hidup lagi tuan-tuan dah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, nak beritahu dah Nabi doa, ad-du'a silahul mu'min, doa senjata orang-orang mukmin tuan-tuan sekalian. Allah perkenankan doa Nabi pada pertengahan bulan Syaban tahun 2 Hijrah tuan-tuan sekalian. Apa kisah tuan-tuan? Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi solat di Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain maksudnya masjid dua kiblat. Saya rasa tuan-tuan yang pergi ke Madinah tuan-tuan sekalian, mutawif, kita akan bawa ziarah Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat kan, kita turun bah tuan-tuan pun solat tahiyatul masjid. Tahiyah masjid dia menghormati masjid, kita solat tuan-tuan sekalian dah. Jadi tuan di sini kisah berlaku Nabi solat asar secara berjamaah. Yang Nabi solat asar tuan sekalian, dah masuk rakaat kedua tuan-tuan sekalian, berlaku peralihan kiblat sembahyang. Allah turunkan arahan wahyu peralihan kiblat sembahyang. Maka Nabi telah berganjak sebanyak 180 darjah. Nabi beranjak tuan sekalian daripada arah Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis di Palestin. Nabi anjak kepada mana? Ke Kaabah di Mekah tuan sekalian. Sahabat-sahabat lain pun bergerak tuan sekalian, ikut macam mana Nabi bergerak tuan sekalian. Baik, di sini ada ibrah, ada pengajaran muslimin dan muslimat. Yang pertama, dalam solat kita boleh ada gerakan, boleh bergerak. Tak kena mengaji tuan-tuan sekalian tak? Macam mana bergerak muslimin dan muslimat? Saya sebut tu sebab ramai kalau kita ni tuan-tuan tak erti macam nak bergerak pas sembahyang tuan-tuan. Kita nak luka sah, kalau sah tak betul tuan-tuan tak, kita boleh sulurkan sah tuan-tuan. Nak isi sah yang kosong, kita boleh bergerak tuan sekalian. Paling mudah tu tanya soalan, ustaz, batal atau tidak kita tutup handphone ketika kita solat? Tak batal tuan sekalian, ada cara dah. Sebab handphone ni kata semayang tulis dah silent handphone tuan-tuan, panggilan ilahi lebih penting. Tapi kan lupalah kita insan dengan kata dasar nasi. Maksud nasi apa? Lupa tuan-tuan sekalian, lupa kita ni. Tak kira lah siapa dia tuan sekalian. Tengok semayang, kadang-kadang tua dah tuan-tuan, umur 50 tahun lebih dah, tengok rintuh lagu Justin Bieber tuan-tuan. Apa barang kan? Allahu Akbar tuan sekalian. Hari tu saya ingat dalam 3 minggu lepas saya kuliah Jumaat di PKNS sebelah Jekyll, Syekh 7 Shah Alam. Dalam kuliah lebih kurang nak habis kopak suku, saya beritahu dah tuan-tuan, ni cara tutup iPhone macam sekian. Sebab ganggu orang tu haram, tak boleh ganggu orang, tak kosok nanti bising tuan-tuan. Baik, lepas tu semayang ke 4.45 berselang barulah setengah jam daripada kuliah sebut tadi. Tengah semayang kuat rintung tuan-tuan, kuat ganggu subuh, saya tak kosok tuan-tuan. Lagu parodi, lagu Ali Mamat tu,
Apa nak jadi tak kahwin lagi. Oh, je tuan. Dia tak tutup telefon, satu surah bergema tuan-tuan sekalian. Baru kita ajar dia nak tutup telefon, turun tangan tuan-tuan. Tuan-tuan raba kat buta tekan, mati handphone. Lepas tu naik balik. Tak ada masalah tuan-tuan sekalian dah. Tak ada masalah. Kalau tak boleh apa? Jawab telefon. Woi, semayang woi. Jawab telefon tak boleh tuan-tuan. Dah, tutup tak ada masalah. Itu kena mengaji tuan-tuan. Dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sangat penting sangatlah kita mengaji. Dah sebut tadi tuan-tuan di kampung, ya Allah. Tak tahulah kita macam mana. Tuan-tuan gini, kita pakat fikir kampung kita macam mana. Hidup tak hidup kuliah pengajian. Kalau tak balik tuan-tuan ziarah lah. Ajak pergi masjid, beritahu. Tuan-tuan pakat bantu kampung masing-masing. Tuan-tuan hidupkan kuliah-kuliah pengajian. Saya tengok sebut ni tuan-tuan, tengok di masjid-masjid hok besuk tak sampai 3 orang sembahyang tuan-tuan sekalian. Cikgu Saudi Jaafar tersebutlah kalau sebelah hulu besuk tuan-tuan sekalian dengan masjid-masjid tidak hidup. Tengok tuan-tuan sekalian. Tengok pokok getah, tengok tiang elektrik, poster DK Barat. Konsert DK Barat, karnival DK. Dia buat grand tuan-tuan. Dia buat grand sampai 1000 orang. Tiket RM5 tuan-tuan. Hok ramai, hok mari DK Barat, DK Karung ni tuan tahu siapa dia? Hok muda satu, orang tua pun ramai. Hok jenis saluran satu ni, grup RTM, rehat tunggu mati ni tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian. Saya tak tahulah tuan-tuan, di kampung-kampung pasal apa jadi begini tuan-tuan. Budak muda dengan pay kuda. Budak muda dengan air ketung. Tuan tengoklah budak-budak sekarang. Tunjuk kat YouTube bergaduh balik sekolah. Dahsyat tuan-tuan, budak-budak perempuan. Terengganu pula banyak tu gaduh. Mau balik sekolah budak perempuan tuan sekalian. Rakam video masuk YouTube. Punya dahsyat tuan sekalian. Kata cikgu Saudi, kata ustaz DK Barat, dia kata orang masjid pun pergi. Orang masjid tuan-tuan, DK Karut tu tuan sekalian, DK Lucoh Karut tuan sekalian pergi. Lepas isyak tak sempat wirid, lompat naik motor pergi DK Barat tuan sekalian. Dia kata masjid kampung dia Tok Bila pun pergi. Tok Bila tuan-tuan, ambil kepiah lembek dia, letak kocak julai, start motor pergi DK Barat. Cikgu Saudi pun kejar, kata buka skrin tingkat. Tanya, Tok Bila nak pergi DK Barat juga ke? Tok Bila jawab, ambo tak apa, ambo Tok Bila jah, bukan Tok Imeh. Siap jawab. Allah, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Dah hiburan ni dibius di mana-mana tuan sekalian. Siapa ni akademi fantasi ni berebut borang tuan. Dia sebelum ramai berebut tuan sekalian. Melayu dah. Nak masuk dekat dah Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan tuan sekalian. Jadi Nabi juga tunjukkan ibrah daripada peristiwa ini tuan-tuan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tuan-tuan arahan daripada Allah, jangan tangguh dah. Kita fikir logik akal kita dah. Arahan waktu semayang, tengah semayang tuan-tuan. Kenapa Nabi tak tunggu lepas semayang dulu? Lepas tu beri taklimat tuan-tuan sekalian. Kita betul tu kiblat kita ke Mekah, semayang maghrib lah. Ngadap ke Mekah, Kaabah di Mekah tuan dah. Nabi nak tunjuk kepada kita arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tangguh-tangguh, buat terus muslimin dan muslimat sekalian. Dan bermula sembahyang kita hala wajah ke Kaabah. Sebab itu tuan-tuan perhati, peralihan kiblat tahun 2 Hijrah ni Nabi bersungguh-sungguh balik. Macam mana untuk bersihkan Mekah daripada agama wasani, agama sembah berhala. Sebab tu ada step tu tuan-tuan, macam mana Mekah dia ambil balik. Fathu Mekah ataupun pembukaan kota Mekah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah, pembukaan kota Mekah yang kita baca Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Tuan-tuan sekalian, itu peristiwa Fathu Mekah. Saya ingat Ramadan kita sentuh tazkirah berkaitan Fathu Mekah. Jadi Nabi ada step tu. Bila Sulh Hudaybiyah tahun 6 Hijrah, satu-satu dibuat. Akhir sekali ambil Mekah tanpa perang, tanpa tumpah darah. Mana kiblat kita ni mesti bersih daripada syirik tuan-tuan sekalian, mesti bersih daripada kesyirikan. Jadi muslimin dan muslimat, ini Syaban tahun 2 Hijrah. Apa lagi berlangsung bulan Syaban? Badar al-akhirah. Benda ni Ustaz, Badar al-akhirah. Biasa kita cerita Badar al-kubra. Ini beza tuan-tuannya. Badar al-kubra berlangsung Ramadan tahun 2 Hijrah. Yang biasa setiap kali Ramadan ustaz-ustaz kita cerita peristiwa perang Badar. Quran pun ada surah Al-Badar. Ada tak surah Al-Badar? Ada. Surah Al-Badar adalah surah Ali Imran. Ibu-ibu surah Al-Badar, surah Ali Imran. Saya dah sebut banyak kali. Surah Quran ni tuan-tuan, dia kadang banyak nama tuan-tuan. Surah Muhammad, nama lain surah Al-Qital.
Surah At-Taubah namanya surah Al-Bara'ah. Surah Isra namanya surah Bani Israel. Tuan-tuan sekalian, surah Ali Imran, surah Al-Badar. Banyak begitulah, banyak lagi surah. Sebab tu kita ambil peluanglah tuan-tuan, insya-Allah sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan, Syahrul Quran. Tuan-tuan ni minggu akhir Syaban kita berderah Quran. Berderah Quran tuan sekalian. Kita berderah Al-Quran, insya-Allah boleh tuan-tuan sekalian, boleh. Ustaz baca. Ni dia Syaban ni bulan tamrin. Apa maksud tamrin? Bukan tamrin ghafar babuh ni tuan-tuan. Tamrin maksudnya latihan. Kena banyak tuan. Nabi banyak puasa sunat. Tuan-tuan sekalian, banyak baca Al-Quran, tabarruk, derma, kita latih dalam bulan Syaban ni tuan sekalian. Al-Quran baca tuan sekalian. Tu tuan sekalian, bulan nisfu Syaban lepas tuan sekalian, kampung penuh mari tuan-tuan. Nisfu Syaban ni Melayu ada satu apa kita panggil tuan-tuan, seremoni, ada perayaan yang memang disambut di kampung-kampung dengan besar-besar tuan sekalian. Mari cari bulat Yasin tuan-tuan sekalian. Tak cukup dah 30 40 yang ada masjid. Tema kata Nuh ambil Quran besar Nuh. Quran besar ada surah Yasin juga. Dia cari mana Yasin, sampai isyak tak jumpa. Nak beritahu kurangnya interaksi dengan Al-Quran. Kita ni duk gini tengok, kita boleh agak Yasin kat mana dah. Kata pada surah Nisa kat mana mula-mula, lepas solat 5 tahu dah surah Jumaat kat mana. Lepas surah Al-Jumaat, surah Al-Munafikun. Dah kita tahu sebab kita tuan-tuan biasa berinteraksi Al-Quran. Sebab tu kena banyak baca balik tuan sekalian. Banyak. Nabi bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan paling banyak Nabi baca Al-Quran. Nabi ditasmi' bacaan oleh malaikat Jibril. Maknanya tuan-tuan, Nabi belajar Quran pun dengan berguru. Tak laki tuan-tuan sekalian. Dah. Siapa kita yang tidak mahu belajar cara berguru? Salah tuan-tuan sekalian dah. Yang kita Ramadan buat halaqah Quran, buat sekel kan, tuan-tuan bagus. Hak kurang mahir ditegur oleh yang mahir. Yang pandai boleh tegur hak kurang pandai tuan-tuan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tuan sekalian, kena mengaji, kena berguru tuan-tuan, takut silap kita dah buka Quran baca alif lam mim ra al-mari. Berat tuan-tuan. Berat dah, kena tegur. Jadi sebab tu muslim-muslimat Nabi banyak baca Quran Ramadan, Syaban, kita banyak pun dengan Al-Quran tuan sekalian. Baik. Jadi tadi Badar Al-Kubra. Hak kita baca Al-Badar ni Badar Al-Akhirah, Badar terakhir. Apa cerita tuan-tuan? Peristiwa bulan Syaban ni tahun 4 Hijrah. Waktu Ramadan tahun 2 Hijrah. Berlaku apabila peristiwa perang Uhud yang kita sebut di sini bulan Syawal, 7 Syawal hari Sabtu tahun 3 Hijrah. Perang Uhud tuan-tuan 70 orang sahabat syahid. Yang pertama nama dia Allah bin Haram. Biasa kalau kita pergi Mekah kan, kita mutai bawa lah pergi kubur syahadat tuan sekalian. Kubur syahadat. Allah bin Haram yang pertama syahid, dia ayah pada Jabir bin Abdullah. Yang syahid buat saudara Nabi Sayyidina Hamzah. Yang syahid ni tuan-tuan pemuda yang hebat Hanzalah bin Abu Amir. Yang syahid tuan-tuan ni hak bawa panji Islam, nama dia Mus'ab bin Umair yang kita gelar Mukri Al-Madinah, pembaca Madinah. Peristiwa ni 70 syahid tuan-tuan, tetapi panji Islam tak diambil oleh musuh. Sebab tu tak ada hitam putih kemenangan atau kekalahan. Tuan-tuan sekalian, dan dibunuh Mus'ab bendera tak sempat jatuh. Sayyidina Ali sambal bendera dan selamat sampai akhir peperangan. Maka orang kafir Mekah tak puas hati tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Mereka tak dapat panji Islam, tak dapat rampah tuan sekalian. Maka Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah telah hantar surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, surat cabar orang Islam nak tentukan menang ni, nak tentu menang antara Islam dengan kafir Mekah ni tuan-tuan. Mereka cabar, okey kita ke perang bulan Syaban ni tahun 4 Hijrah. Di mana tuan-tuan? Di lembah Badar, di mana tempat mereka kalah dalam peristiwa perang Badar Al-Kubra. Kalah mereka. Akan kita baca Al-Quran, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattakullah la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar, wa antum adillah, dan kamu dalam keadaan lemah, fattakullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. Benar hak bulan Badar Al-Kubra tuan sekalian. Lepas tu dah Nabi orang jual murah-murah. Nabi terima cabaran tuan-tuan bersama tentera Islam 1000 orang. Nabi keluar pada bulan Syaban tahun 4 keluar daripada mana? 1000 orang ke arah lembah Badar tuan-tuan, ke medan Badar Al-Kubra. Sampai tunggu tak datang. Berapa hari duduk tunggu tak datang tuan sekalian. Maka
diistiarlah menang kepada pihak tentera Islam, maka di peristiwa ini dalam sirah panggil sebagai Badar al-Akhirah, Badar terakhir tuan sekalian. Bulan inilah bulan yang kita duduk sekarang di bulan Syaban tuan sekalian. Apa lagi bulan Syaban yang pernah kita sebut tahun lepas berkaitan dengan operasi perang Tabuk. Tabuk kita sebut dah sebab saya tak nak panjangkan tuan sekalian. Tabuk pada separuh bulan Rejab, bulan Syaban dan separuh bulan Ramadan tahun 9 Hijrah, dengan latar belakang musim panas. Memang panas tuan-tuan. Tuan-tuan muka saya pun bangun, kita Mekah di tuan-tuan saya 46 47 tuan-tuan sekalian. Dia penyakit sekarang di Mekah ni debu banyak tuan, debu construction, ya Allah tuan-tuan sekalian. Dah ramai balik kena infection, kena jangkitan paru-paru dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Kita beringatlah tuan-tuan, kita kalau bermusafir dan sebagainya tempat wabak pula tuan-tuan kena banyak baca doa maksur, doa yang Nabi ajar. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tuan-tuan sekalian, ni banyak manfaat ni tuan-tuan sekalian ni. Kadang-kadang hak dakwah pun kawan-kawan kita macam Muslim Care duk pergi masuk Sabah, Sarawak, masuk pedalaman tuan-tuan. Kena ajarlah baca tuan-tuan, pagi-pagi baca, petang baca tuan sekalian. Buat wirid baca tuan sekalian. Balik ada kena macam zuat ekspedisi pun tuan-tuan kena tuan sekalian. Yang kadang-kadang tempat-tempat orang bersihir, orang santau tuan sekalian yang kita baca, muslimi dan muslimat sekalian. Dah, kita berhenti travel pergi pergi mana Gopeng ke Gerik ke tuan sekalian. Dah, kita berhenti makan kedai jangan cepat. Kita makan, dah bismillah makan, dah baca dulu tuan-tuan baca. Baca tiup pada makanan, tiup pada air tuan sekalian. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim tuan sekalian. Dah. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan tengok ni panas. Memang panas. Ni nak masuk Ramadan. Ramadan makin panas. Sebab Ramadan, Rahmat ni bulan panas terik. Dia boleh cecah tuan-tahu. Mekah sampai 51. Ada seorang tu kita panggil dia opah. Dia kata tahun ni pergi 53. Panas tuan-tuan. Panas. Ramadan panas tuan-tuan sekalian. Bulan panas terik. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, berlangsunglah peristiwa besar dah kita panggil Tabuk yang melibatkan bulan Syaban tahun 9 Hijrah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita beberapa hari lagi nak masuk Ramadan. Kita ulang balik tuan-tuan, jangan malas untuk berdoa. Allahumma barik li fi Syaban wa ballighna Ramadan. Doa supaya diberkati kita dengan bulan Syaban dan dipanjangkan umur kita dalam bulan Ramadan. Nak masuk dah Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, Syahrul Jihad, bulan jihad, dan berbagai nama-nama jenama lain kepada Ramadan Al-Mubarak. Semoga Allah panjangkan umur kita insya-Allah. Jadi sekadar itulah perkongsian kita dengan tajuk peristiwa penting dalam bulan Syaban pada hari ini. Insya-Allah tuan-tuan, ini pelancaran demo wakaf kita untuk program misi bantuan Sabah untuk buku-buku wakaf kita tuan-tuan. Kita hantar dengan ustaz tuan-tuan sekalian. Ustaz Zulfikar juga dengan Sabah Care, kita program wakaf buku tuan-tuan sekalian. Kita sumbanglah satu buku RM5. Tuan-tuan niat tahu, sumbang kalau RM10 2 buah buku, RM50 10 buah buku, dan pahala wakaf tu pahala yang berterusan mengalir kepada kita insya-Allah. Semoga Allah selamatkan kita di akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aqimissalah.